Halo Malaysia, terima kasih kerana sudah menonton video ini. Sebelum kita bermula, sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Berita perkembangan politik semasa dalam negara, perkembangan negara dan semuanya ada di dalam channel ini. Terima kasih kerana sudah menonton. Hai, halo Malaysia, selamat malam tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana terus setia berada di dalam channel ini. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, perkongsian berita hari ini dipetik daripada Malaysia Kini. Amaran Hadi, permulaan langkah jatuhkan kerajaan, kata Syahrir. Pemimpin kerajaan perlu berwaspada dengan amaran Presiden PAS Abdul Hadi Awang bahawa kerajaan perpaduan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim bakal tumbang. Veteran UMNO Syahrir Saman berkata ini kerana PAS juga merupakan pencetus kepada kejatuhan kerajaan Pakatan Harapan PH pimpinan Dr. Mahathir Mohamad. Jatuhnya PH, naiklah kerajaan Perikatan Nasional PN, pencetusnya ialah PAS. Sekarang, sekali lagi, PAS memulakan langkah untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan dan menaikkan kembali sebuah kerajaan tajaan PAS. Sekali dah berjaya, kali kedua cuba lagi. Hadi sudah beri amaran awal Mac 2023. Tunggu dan lihat, katanya dalam satu hantaran di Facebooknya. Pada 1 Mac lalu, Presiden PAS itu dilaporkan menjangkakan kerajaan hari ini yang diterajui Anwar Ibrahim akan tumbang tidak lama lagi. Bagaimanapun, Abdul Hadi tidak menyebut berdasarkan apa jangkaannya itu dibuat. Orang tanya, biarlah berlaku, ini ramalan. Insya Allah akan berlaku dalam masa terdekat, katanya. Mengulas lanjut, Syahrir turut mengimbau bibit kejatuhan kerajaan PH selepas pertemuan pemimpin PAS itu dengan Mahathir. Katanya ketika pilihan raya kecil PRK Dun Semenye pada Februari 2016, Hadi telah berjumpa Mahathir yang ketika itu Perdana Menteri Pakatan Harapan PH. Selepas dua perjumpaan dengan Mahathir, Presiden PAS itu mengeluarkan kenyataan menyokong bekas pengurusi pejuang itu sebagai Perdana Menteri sehingga hujung penggal Parlimen ke-14. Kemudian 6 ahli Parlimen BN telah tanpa pengetahuan UMNO juga mengisytiharkan sokongan yang sama kepada Mahathir. Kenyataan mereka ini dibuat sebelum PRK Parlimen Tanjung Piai. Kedua-duanya pengisytiharan sokongan ini adalah petanda pelaksanaan langkah Sheraton di mana PAS dan sekelompok ahli Parlimen UMNO Barisan Nasional menyokong Mahathir sebagai Perdana Menteri. Hai, halo Malaysia, berita lanjutan ataupun berita seterusnya dipetik daripada syahbudin.com.net. Ingatan untuk walaun akta anti lompat penyelamat kejahatan menebuk atap. Sama ada sebelum atau selepas Hadi Awang menjadi tukang ramal dengan mendakwa kerajaan perpaduan akan tumbang tidak lama lagi, perkara itu sebenarnya sudah lama bertebaran di mana saja sebagai bahan perbualan harian. Pelbagai versi dan cerita digentayangkan untuk menggambarkan bagaimana Anwar Ibrahim boleh dijatuhkan sebagai Perdana Menteri. Antaranya dikatakan GPS dan JRS akan menarik sokongan kerana wakil Borneo ditawarkan jabatan Perdana Menteri dan disertai kemudiannya dengan sebahagian ahli Parlimen UMNO menyusul penarikan sokongan mereka. Dikatakan lagi, sebaik saja pemilihan UMNO selesai 18 Mac nanti dan dengan sebahagian besar ketua UMNO bahagian dan ahli MT sedia ada berjaya dikalahkan, akan menyusul gerakan menjatuhkan Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO melalui desakan memanggil mesyuarat khas atau Perhimpunan Agung Luar Biasa. PN yang mempunyai 74 ahli parlimen disebutkan hanya menunggu masa untuk menyertai semua perkembangan itu. Pokoknya, kata pihak yang menyebarkan cerita, riwayat politik Anwar pasti akan berakhir tak lama lagi. Di media sosial, khususnya Twitter, pula turut bersepa-sepa poster yang bertulis PMX akan jadi XPM dalam waktu terdekat, doakan kejayaannya. Dan selepas Hadi Awang yang dianggap ulama politik tersohor serta masin mulutnya dalam meramalkan kejatuhan Anwar 2-3 hari yang lalu, cerita-cerita berkenaan pertukaran kerajaan itu makin meriah disebar serta ditokok tambah untuk lebih sedap ia dikisahkan.
Saya sendiri dihubungi oleh pelbagai kawan termasuk yang sudah lama tidak membuat panggilan untuk turut bertanyakan sama ada benar Anwar akan jatuh tak lama lagi. Begitulah hebatnya propaganda dimainkan dan politik persepsi dijadikan modal oleh mereka yang sebetulnya sakit hati dengan Anwar dan seperti menikmati makanan tanpa garam setelah kehilangan kuasa sebagai kerajaan. Tidak habis-habis dimainkan sentimen dan perasaan seolah-olah mereka akan jadi pengganti kerajaan dalam waktu terdekat ini. Sebenarnya, jika kita memahami bahawa sekarang sudah berkuat kuasa Undang-Undang Anti Lompat Parti, menawar kerajaan tidak lagi semudah seperti sebelum ini. Menjual sokongan secara pribadi dan menjajah akuan bersumpah sudah tidak laku lagi sekarang ini. Kuasa paling tinggi ialah keputusan parti. Jika sokongan secara pribadi, akuan bersumpah atau SD ahli parlimen masih laku, selepas PRU 15 lalu sudah pasti Mahyadin Mat Yassin berjaya kembali menjadi Perdana Menteri semula. Disebabkan kuasa parti adalah paling tinggi dan SD tidak lagi laku, Mahyadin akhirnya tergucil dan kena potong diselekoh oleh Anwar. Bersama kuasa adalah pada parti yang selain PH, BN, GPS, JRS dan warisan sudah menandatangani perjanjian untuk kekal bersama dengan sebagai kerajaan. Cerita-cerita kononnya kerajaan akan bertukar tak lama lagi tidak lebih sekadar hiburan penglipur lara semata-mata. Setengah dengan saja bolehlah, nak percaya hanya buang masa. Orang yang hilang gaji buta dan tanpa melakukan apa-apa kerja mungkin dapat menghiburkan hati sendiri bila dapat menyebarkan berita sedemikian. Selagi PH, BN, GPS, JRS dan warisan tidak berdepan masalah sesama sendiri, kerajaan perpaduan ini bukan saja kekal sehingga habis penggal, bahkan majoriti 2/3 yang dimiliki juga tidak akan berubah. Fantastiknya lagi, lihat juga bagaimana Anwar menjaga hubungan baik dengan GPS dan JRS serta sedaya mungkin cuba memenuhi intipati Perjanjian Malaysia 1963, dan ini tentu saja lebih memungkinkan mereka kekal bersama dalam kerajaan perpaduan ini. Di waktu yang sama, gambaran kononnya UMNO akan bergolak dan Zahid Hamidi bakal digulingkan selepas pemilihan 18 Mac juga telah terlalu sukar untuk menjadi kenyataan. Dengan Zahid Hamidi telah berjaya mengekang musuh-musuh politiknya sehingga berjaya menang tidak bertanding, usaha untuk menukar 2/3 daripada 191 ketua bahagian kepada mereka yang anti presiden tidaklah semudah seperti makan kacang yang sudah siap digoreng. Apa Zahid Hamidi tu tunggul kayu ke? Kalau sebelum ini beliau mampu mengharungi semua cabaran daripada mereka yang ingin menjatuhkannya dan akhirnya berjaya kekal lagi meneraju UMNO, beliau pasti tidak pernah leka daripada memantau saki baki hantu-hantu raya yang cuba menggugatnya. Selagi UMNO dalam kawalannya dan musuh-musuhnya pula sudah pun diletakkan ke tepi, sokongan parti itu kepada Anwar dan kerajaan perpaduan tidak akan goyah. Kepada yang masih gairah dan tak jemu-jemu menjajah cerita tentang kejatuhan kerajaan dan PMX bakal jadi XPM, termasuk walaun, sedarlah bahawa Undang-Undang Anti Lompat Parti merupakan penyelamat kepada aktiviti tebuk atap. Kalau mahu menukar kerajaan, tunggu saja biar seterusnya. Bukan saja atap, bahkan dinding, pintu depan, pintu belakang, lantai dan segala struktur kerajaan sekarang lebih kukuh dan terjamin daripada segala perbuatan perampokan kuasa. Yang jadi pembangkang, belajarlah untuk kekal sebagai pembangkang sehingga habis penggal, dan jika ada pula kesalahan sewaktu jadi kerajaan dahulu, bersiap sedialah juga bukan saja untuk direman dan ke mahkamah, malah untuk berpindah ke negara. Sekian saja perkongsian berita untuk hari ini. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.